Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Irwan selaku penerbit, dan Alhamdulillah di studio pada malam yang mulia ini bersama saya Encik Halim Rayyan, pelukis Islami terkenal daripada Terengganu. Sahabat saya Ustaz Hashim daripada Sumber Hukama. Seterusnya sidang pendengar Radio IKIM yang saya kasihi, yang tak jemu-jemu mendengar Radio IKIM yang begitu syarat dengan informasi yang baik, insya-Allah. Sidang pendengar yang dikasihi, kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak yang membicarakan berkenaan dengan tokoh-tokoh dan juga mutiara kata hikmah-hikmah daripada ilham Rabbani kepadanya atau futuh Al-Arifin. Maka kita insya-Allah meneruskan lagi pada malam yang mulia ini. Tokoh yang kita nak maksudkan selepas kita bincang berkenaan dengan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka hari ini, malam ni kita nak bincang tokoh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Sebagaimana yang kita tahu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala merupakan imam yang masyhur, yang mana beliau dikatakan lahir pada tahun 1164 Hijrah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana beliau ini lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal, dan beliau digelar sebagai Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Syaiban. Dan beliau juga digelar sebagai Al-Mururi, nisbah kepada tempat. Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mempunyai banyak kelebihan-kelebihannya. Di samping beliau ini memang cukup tekun dalam menuntut, mengkaji, mempelajari ilmu sedari kecil lagi. Dikatakan bahawa beliau telah menghafaz Al-Quran dan mempelajari bahasa Arab, dan beliau menulis dan mengarang diwan seperti syair ketika umurnya baru 14 tahun. Dan beliau ni sebenarnya terkenal sebagai orang yang amat cintakan ilmu dan sangat berusaha keras, sehingga ibunya berasa kasihan kerana kegigihan beliau dalam menuntut mencari mutiara ilmu. Inilah tokoh yang cukup hebat, dan kalau boleh kita mengambil semangat yang ada padanya untuk sama-sama kita tekuni dan kita teladaninya. Sebagai contoh, beliau ingin keluar menuntut ilmu sebelum terbit fajar, tapi ibunya nasihat jangan lagi, suruh takhirkan sikit. Jadi itulah kesungguhan yang ada pada seorang ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal ni mempunyai banyak tutur guru yang alim. Antaranya Qadil Qudah yang terkenal, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim, yang juga murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan beliau juga berguru dengan ramai ulama termasuk Husain, salah seorang ilmuwan dalam bidang hadis yang terkenal dengan sifat taqwa, wara' dan pengikut kepada tabi'in. Begitu juga beliau sempat berguru dengan Umair ibn Abdullah dan juga Abdurrahman bin Mahdi Abi Bakar ibn Iyash. Maksudnya di sini ialah beliau ini orang yang mempunyai guru-guru yang ramai, termasuk imam kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Justru kita katakan bahawa sewajarnya mana-mana di kalangan kita hendaklah menjadikan ilmu agenda utama dalam hidup. Kalau kita dah tua, kita tetap juga belajar mengkaji ilmu, dan kita didik anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita cintakan ilmu.
Alhamdulillah di Malaysia sekarang ni kalau kita tengok masjid-masjid dipenuhi dengan penceramah, pengajar yang cukup hebat, yang bertauliah, daripada JAKIM ke, daripada Jawi ke, daripada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing, yang ini memberi peluang kepada kita untuk kita mengkaji, menggarap ilmu sebaik mungkin. Seperkara yang lain, kita nak bincang sedikit berkenaan dengan sifat Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita kena kenal juga orangnya macam mana, untuk kita tengok watak-watak orang-orang saleh, orang-orang baik seperti ini. Beliau dikatakan mempunyai tubuh badan yang tinggi, maknanya jenis tinggi, bukan rendah lah. Dan warna kulitnya kemerah-merahan, dan beliau ni suka pakai inai. Dan memakai pakaian yang kasar, memakai serban dan kurang makan. Style dia makan tak banyak. Kalau kita baca sejarah, ada ulama yang lain ada suka makan banyak. Selalu makan. Antaranya seperti Yahya bin Ma'in. Kana akula. Dia ni orang yang makan banyak. Dia kata, mana selalu makan. Bukan makan tu sekali makan banyak. Kadang-kadang ni dia kerap makan. Tapi Imam Ahmad ni kurang makan. Dan dia ni juga dikatakan makanannya adalah makanan yang dia jarang boleh makan makanan yang ada lazat. Kebanyakannya makanannya banyak ada cuka. Mungkin kerana kemiskinan, kedaifan dari segi membeli makanan, ataupun kerana mujahadah dia dalam mengabdikan diri kepada Allah. Artinya bukan tumpuan utama agendanya makan, tapi agendanya ibadah. Beliau mengambil wuduk tanpa pertolongan orang lain. Maknanya walaupun dia seorang ulama besar, hebat, dia buat sendiri. Membeli kasut dari kayu atau selainnya. Beliau duduk di atas hamparan yang sudah lama atau sudah usang dan koyak. Maknanya, walaupun begitu, kemuliaannya tak kurang. Kehebatannya tak kurang. Beliau mempunyai daya ingatan yang kuat, memahami apa yang dihafalnya serta tinggi sifat sabarnya. Dan ini terbukti dengan fitnah khalqil Quran yang berlaku, dan dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Mempunyai hemah dan keazaman yang cukup hebat, dan tidak riak, dan selalu menjauhi gurau senda. Sebab gurau-gurau ni dia tak suka. Maknanya Imam Ahmad ini adalah orang yang serius dan tidak tergopoh-gapah dalam membuat sesuatu tindakan atau kenyataan, bahkan sangat merendah diri. Inilah hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau adalah seorang yang sangat bersih, zuhud dan menjaga maruah, lebih-lebih lagi daripada perkara yang haram. Dia benar-benar macam tu. Beliau sangat banyak beribadat pada waktu malam, dan ada orang kata dia semayang sampai 500 rakaat, 300 rakaat pada setiap malam. Tuan-tuan, ini kesungguhan. Manakala ketika uzur, beliau hanya mampu solat sebanyak 150 rakaat. Dan beliau juga banyak membaca Al-Quran dan khatam seminggu sekali. Inilah kelaziman para ulama salafus salih yang mengabdikan dirinya kepada Allah, mewakafkan jiwanya, masanya untuk ibadat kepada Allah. Berkenaan dengan keluarga Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkahwin dengan seorang hamba jariah yang bernama Husain. Dan dikatakan ini mengikut sunnah Nabi SAW yang pernah berkahwin dengan Maria Al-Qibtiyah. Hasil daripada perkahwinan tersebut, beliau dikurniakan 7 orang cahaya mata, antaranya Sa'id, Muhammad, Al-Hasan, Zainab, Fatimah, dan sepasang kembar Hasan dan Husain yang meninggal ketika waktu kecil. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah berkahwin dengan Abbasah binti Al-Fadl. Beliau dikurniakan dengannya beberapa orang cahaya mata, antaranya Saleh dan Abdullah, dan juga seorang anak perempuan. Saleh dan Abdullah ini dikatakan pengganti dari segi mewarisi ilmu daripada ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dua-dua ni muhaddis dan hafiz yang banyak menghafaz hadis-hadis yang dihafazkan oleh ayahandanya. Inilah hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sidang
Pendengar Radio Aikim yang dikasihi, Alhamdulillah kita masih lagi dalam ruangan Makarimul Akhlak. Sedikit kita nak bincang berkenaan pujian ulama terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Mengikut Ibrahim bin Al-Harb menyatakan, Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang dihimpunkan Allah dengan ilmu yang orang terdahulu. Maknanya, dia boleh menguasai banyak ilmu daripada tokoh-tokoh ulama. Jadi, padanya terhimpun ilmu-ilmu tersebut. Mengikut Abu Ubaid pula berkata, ilmu berakhir dari 4 orang ulama. Maknanya, ilmu ni kalau kesudahannya, kemuncaknya ada 4 orang yang terkenal. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah sebijak-bijak manusia dalam bidangnya, terkhususnya dalam ilmu hadis. Ali ibn al-Madini, beliau adalah seorang yang lebih mengetahui dengannya. Ini Ali ibn Madini ini juga guru kepada Imam Al-Bukhari dan rakan kepada Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in yang dianggap sebagai rakan dan juga murid dan juga boleh dikatakan seperjuangan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pula adalah sebaik-baik penulis untuknya. Abu Bakar ibn Abi Syaibah pula seorang ulama yang dikatakan sekuat-kuat orang yang menghafaz. Maknanya hafazannya cukup tinggi. Ini pujian para ulama yang nak menggambarkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal adalah orang yang bijak, cerdik dan pintar. Mengikut Abu Daud As-Sijistani, atau kalau kita baca hadis, kita temu riwayat Abu Daud. Abu Daud ini berkata, aku pernah menemui 200 syekh atau guru bagi ilmu-ilmu, tetapi aku tak pernah melihat orang yang seumpama Ibn Hanbal, yakni Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau tidak membicarakan sesuatu tentang hal ehwal dunia seumpama orang lain. Apabila disebut tentang ilmu, beliau ikut berbicara. Maknanya, dia ni tak buang masa, yakni Imam Ahmad, dan dia ni tapih-tapih. Ada benda dia boleh ikut, ada benda dia tak boleh ikut, ada benda dia buat, ada benda dia tak buat. Dan kalau hak baik, hak ilmu, dia akan masuk. Dia akan berminat, dia akan cenderung dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Abu Masy'ar pula berkata, aku tak pernah dapati seorang yang benar-benar menjaga agama selain daripada seorang pemuda yang tinggal di timur. Nisbah kepada Imam Ahmad bin Hanbal pada masa itu. Maknanya orang ni dia kata benar-benar duk sayang kepada agama. Maknanya nak sayang agama ni, patuh agama, bukan sekadar patuh, tahu tentang agama. Jadi dia dapat menolak segala kedangkalan kejahilan yang dilemparkan kepada Islam, ditangkis dengan sebaik mungkin, bahkan ditegakkannya. Inilah orang yang hebat. Seorang Syekh Al-Islam bernama Abdullah Al-Ansari Al-Harawi memuji Ibn Hanbal dalam satu kasidah yang panjang. Antara lain katanya, di hadapanku kebenaran dan keadilan bagi Allah. Dikebumikan yang dipuji di Baghdad. Dia menyatukan antara takwa dan zuhud dalam hidupnya. Dan juga ilmu setelah selesai dari tenunang. Pembantu Nabi dan penerang kepada hadisnya. Penutup kenalannya dengan maksud dan tujuan. Didakwah dari negeri yang juga tempat orang tidak baik. Ketahui kemarahannya oleh pendengki-pendengki. Ditawarkan dunia kekayaan dengan senang dia menolak. Dirinya umpama perbuatan peribadat yang lapar. Jiwanya menjadi rendah hina dikala bertentang agama. Beliau menebus agamanya dengan jiwa raganya. Allah sahaja mengetahui apa yang dihadapinya. Penuh kesabaran dan keazaman beliau mengatasinya. Aku pengikut Hambali selama hidupku, dan jika ku mati, maka wasiatku itulah juga seluruh sahabatku. Kerana agamanya, agamaku, dan agamaku, agamanya. Bukan yang mengikut seseorang tanpa pendirian. Maknanya, Syekh ini puji betapa hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita masih lagi berbicara dalam ruangan Makarimul Akhlak di Radio Aikim.
Seterusnya, seorang ulama bernama Abu Thawr berkata sekiranya ada orang yang mengatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal salah seorang dari ahli syurga, ia tidak melampaui dalam hal ni. Kenapa? Kerana orangnya wara', orangnya taqwa, orangnya alim, orangnya saleh, orangnya beradab, orangnya berakhlak. Dan sifat-sifat itu terhimpun dan terkumpul pada batang tubuh Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi berkata, beliau adalah seorang imam yang bijaksana. Di samping kebesaran, ketuaannya, kewarakannya, kezuhudannya, kuat ingatan, banyak ilmu dan begitu juga kekuasaan. Maknanya hebat sungguh Imam An-Nawawi memuji kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Justru kalau kita tengok macam ini, kita katakan bahawa inilah hebatnya tokoh-tokoh yang mana apabila ianya, kalau kita nak puji, maka letihlah mata pena untuk memujinya dan habislah dakwah untuk mengkaji halnya, dan dia mempunyai banyak kelebihan-kelebihan, terutamanya prinsip-prinsipnya yang benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benar-benar melaksanakan segala perintah Allah seadanya dan semampunya, yang akhirnya menyebabkan Imam Ahmad bin Hanbal berada pada kedudukan yang cukup hebat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala meninggal dunia pada tahun 241 Hijrah dalam keadaan usianya melebihi 80 tahun lebih. Dan beliau ini dikatakan seorang yang benar-benar takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila beliau meninggal dunia, kesan kepada ummah adalah amat besar. Kerana apa? Kerana ketokohannya yang amat luar biasa. Inilah Imam Ahmad bin Hanbal, dan dikatakan sebagai apa yang diketahui, dia ni sakit dulu dengan demam. Macam kita gak demam panas lah. Pada awal bulan Rabiul Awal pada tahun 240 Hijrah. Dan seorang tabib menasihatinya supaya memakan makanan yang dipanggang. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada anaknya yang bernama Saleh, janganlah engkau memasak makanan itu di rumah engkau dan juga tidak di rumah adik engkau Abdullah. Beliau berkata demikian tak lain tak bukan kerana hendak menjauhi daripada perkara yang syubhah, disebabkan kedua anaknya itu pernah mengambil harta kepunyaan kerajaan. Dikatakan beliau meminta orang memberikan tamak untuknya, dan tamak itu disedekahkan sebagai kafarah sumpahnya. Dan kemudian beliau berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala telah meninggal dunia pada hari Jumaat, setepatnya 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijrah. Dan jenazahnya dimandikan oleh seorang ulama besar bernama Abu Bakar ibn Al-Hajjaj Al-Maruzi, dan jenazahnya dikebumikan selepas sembahyang Jumaat dengan diiringi oleh puluhan ribu rakyat jelata. Beliau dikebumikan di kota Baghdad, di mana tempat beliau dilahirkan. Semoga Allah mencucuri rahmat kepada imam yang hebat ini, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sidang pendengar yang saya kasihi sekalian, sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kisahnya cukup panjang berkenaan dengan fitnah khalqil Quran, bagaimana ia dihukum, dan insya-Allah hal ini mungkin kita akan bicarakan sedikit pada hari yang akan datang, pada minggu yang akan datang atau pada waktu-waktu lain. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah saya atau
tazkirah ringkas dalam Makarimul Akhlak pada malam yang mulia ini, saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita cuba menghulurkan sedikit sebanyak bantuan kepada sahabat-sahabat yang telah diuji dan ditribulasi dengan apa yang dinamakan sebagai banjir yang berlaku dan melanda kepada beberapa negeri di Malaysia sekarang ini. Bayangkan orang yang mempunyai keluarga, rumah tangga dan rumah yang baik dengan perkakas dalaman rumah, kain baju dan sebagainya, tiba-tiba ditenggelami air semuanya, yang membawa kepada kerosakan yang mungkin amat banyak dan besar, yang sudah pasti akan membawa kesukaran dalam menentukan hala tuju semula dan untuk nak membaik pulih untuk kehidupan yang selesa, sudah pasti akan mengambil sedikit masa. Kalaulah tidak diberi bantuan dan tidak diberi pertolongan, maka sudah tentu hal ini akan mengambil masa yang panjang dan mungkin lebih lama daripada waktu yang sepatutnya. Tapi sebaliknya, kalau kita dengan cara susun atu gerak kerja yang baik, dengan cara pertolongan, dengan cara yang terbaik, maka sudah pasti perkara yang berat dapat diringankan. Perkara yang susah dan sukar dapat dipermudahkan, yang akhirnya menatijahkan dengan natijah yang amat baik. Inilah yang sepatutnya wujud dalam minda, dalam ingatan kita, dalam kehidupan kita, untuk kita bantu kepada sahabat-sahabat kita. Sidang pendengar yang dikasihi Allah, marilah kita bantu kepada mereka seadanya, dan marilah sama-sama, mungkin ada pakaian-pakaian kita, mungkin ada sedikit lebihan makanan kita, sedikit wang ringgit kita untuk kita hulurkan. Dan kepada yang membantu sudah pasti akan digandakan Allah dengan pahala yang banyak. Benarlah sabda Nabi SAW, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Allah sentiasa menolong seorang hambanya tak kala hambanya menolong saudara-saudaranya. Bila hamba itu menolong kawan-kawan dia, maka sudah pasti Allah akan menolongnya. Justru ayolah kita bantu seadanya, semampunya, agar bantuan ini akan menjadikan kita benar-benar memberi faedah kepada diri kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada jiran kita, kepada tetangga kita, dan juga kepada masyarakat Islam, masyarakat di Malaysia semuanya. Dengan bantuan tersebut, semoga Allah beri keringanan, kesenangan kepada kita semua. Alhamdulillah, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada hari yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, pada malam ini. Mudah-mudahan semangat 1435 Hijrah pada bulan Safar ini memberi satu sinar yang baik kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah. Akhirnya kita dapat membina satu masyarakat yang baik, masyarakat madani yang cintakan kepada saudara-saudaranya, cintakan kepada Allah dan Rasulnya, masyarakat yang bersifat kasih sayang dan bermaaf-maafan antara satu sama lain. Dan marilah sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini dengan kita membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah melepaskan segala kemeluk kesusahan sahabat-sahabat kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات ويا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوات استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم أخرجهم من ظلمات السجون ونفذ عنهم كروبهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.